Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasir bin Osman Yusni. Nombor metrik D2031-2921. Nama syarah Sir Shah Muhammad bin Abdul Halim. Saya akan subjek MPU 2126 pengajian Malaysia 2. Ingin hari ini saya akan menerangkan tentang konsep federalisme di Malaysia. Okey. Sebelum saya mula bertambah dengan lebih lanjut, sistem federalisme ini adalah maksudnya kerajaan campuran, yang mana federal itu adalah macam dua jenis kerajaan, iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Okey, konsep federal di Malaysia adalah kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, dalam bidang kuasa, kerajaan negeri dan kerajaan pusat ada bahagian masing-masing. Jadi secara mudahnya, secara definisinya ataupun konsepnya, federalisme ni adalah satu jenis pemerintahan campuran yang membawa maksud bahawa sesebuah kerajaan tu dipimpin atau diperintah oleh dua kerajaan oleh dua jenis pemerintahan. Begitulah maksudnya. Sesebuah kerajaan tu ada dua kuasa lah, tapi hanya ada satu kuasa saja yang berkuasa kuat lah. Macam contoh kerajaan pusat, dan kerajaan negeri ada di bawah kerajaan pusat. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini, satu kerajaan, satu sistem kerajaan ini dia memerintah satu tempat, tapi dua jenis tahap pemerintahan, iaitu tahap kerajaan. Maksudnya satu kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muaz bin Ali. Nombor metrik D2111-3591. Okey, hari ini saya nak bentangkan tentang kepentingan sistem federalism di Malaysia. Okey, antara kepentingan sistem federalism di Malaysia adalah dapat melengkapi pendekatan struktur dan institusional dalam federalism Malaysia. Maksudnya dengan secara dengan undang-undang, dengan segala peraturan-peraturan ni telah ditetapkan oleh federalism lah. Dia penting sebab benda ni lagi mudah untuk ikut peraturan dan macam-macam lah. Itu yang kedua lah, itu yang pertama. Yang kedua, dapat menyimpulkan bahawa budaya politik federal menyediakan sebuah cara berfikir, tindakan dan budaya politik yang sesuai. Maksudnya politik dia tak ada sampai macam isu sensitif macam rasis ataupun segala macam-macam dia punya isu-isu tu lah. Isu yang boleh dengan isu sensitif boleh menegur sesuatu bangsa tu lah. Dia budaya, dia cara berfikir, tindakan budaya tu politik yang sesuai. Dia tak boleh campur ada bangsa-bangsa lain. Maksudnya dia tak boleh cakap pasal bangsa ni tak bagus, bangsa tu tak bagus. Dia tak boleh tu. Yang ketiga, penting kerana agihan yang lebih baik akan memastikan pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih meluas serta memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa diutamakan. Maksudnya kalau ada sistem federalism ni, dia penting sebab dia boleh memastikan pembangunan ni dapat dilaksanakan. Maksudnya
segala pembangunan ni dapat dijalankan lah. Dia tak ada macam ada pembangunan yang macam dia lebih teratur lah, lebih teratur dapat dilaksanakan tu. Dia lebih meluas, dia memang teratur sangat luas, sangat meluas. Dia kedamaian tu ada, dia tak ada kucak kacir tu lah. Dia memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa dimakan. Maksudnya rakyat ni kena sentiasa utama dalam kesejahteraan ataupun dalam keamanan ataupun kemakmuran lah. Tu. Dan kepentingan Sosialisme ni dia ada ekonomi, dia ada ekonomi yang berkembang pesat serta kesabaran politik negara dan dana pendapatan akan meningkat. Maksudnya kalau ada sistem federalisme ni, dia lagi lagi ekonomi ni lagi berkembang pesat, lagi meningkat lah dia punya ekonomi lah. Dan kesabaran politik negara dia akan stabil, dia tak ada kucak kacir, tak ada dia masalah politik, tak ada. Dan jana pendapatan akan meningkat. Maksudnya dia punya, kalau orang tu nak dapat kerja ke mana-mana kerja lah, nak dapat kerja dia akan dapat, dan orang akan banyak orang akan dapat kerja tu lah. Okay, yang kelima, rakyat mendapatkan pendapatan serta meningkatkan keselamatan hidup. Dia maksudnya kalau walaupun rakyat, kalau ada sistem ni, dia ada rakyat mendapatkan pendapatan, dia rakyat dapat pendapatan macam kerja ke tu lah. Dia dapat kerja tu, dia boleh keselamatan hidup pun meningkat. Contoh kalau orang tu pencing ke apa, dia lagi banyak keselamatan hidup dia, lagi ramai lah, lagi meningkat lah. Okay, yang kedua, kadar jenayah akan berkurang apabila undang-undang dilaksanakan. Maksudnya kalau kita buat kalau ada sistem federalisme ni, kadar jenayah ni memang akan berkurang. Jadi tak kisah kejahatan apa, rogol ke, dadah ke, jual haram senjata ke, minum arak ke, dia macam-macam lah. Dia ada orang tu fitnah tu lah, tertunduh tu lah, dia macam-macam. Dia kalau buat sistem federalisme ni ataupun undang-undang federalisme ni, kadar jenayah memang akan berkurang. Kalau tak ada sistem federalisme ni, memang jenayah memang ada banyak. Kalau ada ni, dia dia berkurang sikit. Jenayah ada tapi berkurang kalau buat sistem ni lah. Kalau tak buat sistem ni, memang banyak tu dari kucak kacir rakyat sekarang ni ataupun negara tersebut lah. Okay. Yang terakhir ni, meningkatkan pembangunan kaum bekerjasama antara satu sama ni. Maksudnya kalau buat sistem ni, dia akan menyatu padukan pembangunan kaum. Dia bekerjasama lah antara satu sama lain. Dia bekerjasama antara kaum, tak kisahlah bangsa atau beragama, tak kisah dia Cina ke, dia India ke, dia Melayu ke, tak kisah dia ada kecukan ke apa ke, dia tetap bersatu padu dan tetap bekerjasama lah. Dia bak kata pepatah, bagi arus dengan tebing, ataupun bersatu teguh bercerai roboh. Dia benda ni memang patut dilaksanakan lah. Memang kena bekerjasama. Kita tak boleh nak selfish sangat, tak boleh nak bertingkan diri kita sendiri, tak boleh. Itu saja. Okay, itu saja daripada saya untuk perbuatan ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nazif Ibrahim Daud, Kak Madrid di 211113635. Saya mengambil kos pengajian Islam di dalam USAS. Saya akan membentangkan ciri-ciri sistem federalisme di Malaysia. Yang pertama, kedua-dua kerajaan mendapat pengesahan terus dari rakyat. Sebelum negeri-negeri Melayu bersekutu, semua negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu, dan negeri-negeri Selat merupakan identiti politik yang berasingan, tetapi diperintah secara tidak langsung.
Seterusnya, negeri-negeri Melayu Bersekutu 1896. Percubaan memperkenalkan sistem federalisme bagi menyatukan negeri-negeri Melayu. Peringkat kerajaan diwujudkan, iaitu kerajaan persekutuan dari kerajaan negeri. Yang kedua, sebuah kerajaan mempunyai hubungan terus ataupun hubungan langsung dengan rakyatnya. Pembahagian ini memudahkan rakyat di setiap tempat mudah berhubung dengan pemerintah bagi merujuk sesuatu perkara. Urusan kerajaan pusat dan negeri dapat diuruskan dengan lebih mudah dan tidak memerlukan rakyat untuk merujuk kepada satu pihak sahaja. Yang ketiga, ataupun terakhir sekali, terdapat pembahagian kuasa. Pembahagian kuasa terdiri daripada 6. Yang pertama, Persekutuan Tanah Melayu 1948 ditubuhkan berikutan tentangan orang-orang Melayu terhadap Malayan Union. Yang kedua, meletakkan kuasa pentadbiran kepada kerajaan pusat. Yang ketiga, kuasa pentadbiran terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi British yang dilantik oleh Raja Britain, Majlis Eksekutif Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan. Itu sahaja ciri-ciri sistem federalisme di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazul Muhammad Shinas, nombor matrik T203128559. Hari ini saya akan membincangkan tentang kelebihan dan juga kelemahan yang ada pada sistem federalism. Kelebihan. Yang pertama, sebagai perlindungan terhadap diktatorialisme seperti negara China dan juga Korea Utara yang menyekat kebebasan rakyat dalam sistem undang-undang, yakni undang-undang yang perlu diikuti tanpa mengira aspek fleksibiliti budaya rakyat mereka dan melanggar undang-undang hak sibil manusia. Manakala federalism pula mendengar suara rakyat dan mengubah undang-undang yang sesuai buat rakyat. Dan seterusnya, lebih efisien. Ketika sebahagian kuasa pemerintah tersebar di negeri-negeri masing-masing, pemerintah negara memberi hak untuk menyelesaikan beberapa masalah mereka sendiri. Yang ini lebih efisien dalam sistem undang-undang. Pemerintah negeri akan mendapatkan penyelesaian lebih efektif dan akan digubal di parlimen. Dengan ini, setiap negeri atau daerah dapat menghasilkan solusi sendiri, membuat pentadbiran negara lebih efisien. Seterusnya, pengurusan konflik. Dengan mendengar keluhan rakyat, pengurusan konflik akan lebih mudah kerana ianya akan diberikan kepada wakil rakyat dan akan digubal mengikut undang-undang yang sesuai dan berguna. Selain itu, mendorong inovasi dalam undang-undang. Dengan menggunakan kreativiti masing-masing dalam menimbulkan jalan penyelesaian dalam aspek undang-undang, ini dapat dicontohi oleh negeri lain, daerah lain, malah boleh diimplementasikan ke atas pentadbiran negara yang boleh diubah suai yang lebih baik pada generasi yang akan datang. Akhir sekali, pemerintah negeri atau daerah lebih responsif terhadap keperluan warga. Semakin dekat pihak berkuasa atau pemerintah, semakin responsif lagi terhadap keperluan rakyat dan masyarakat. Seperti contoh, ketika kemalangan tragis warga USAS yang dapat respon yang amat laju dan efisien dari Kerajaan Perak dalam membantu keluarga mangsa. Seterusnya, kelemahan negara sistem federalism. Banyak rezim federal yang telah gagal sepanjang sejarah kerana konflik dalaman yang tertentu, seperti gesekan terus-menerus antara pemerintah federal dan pemerintah daerah. Konflik ini seringkali diakibatkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan. Dalam beberapa kes, ketidaksetaraan dalam mendalam Dalam beberapa kes, ketidaksetaraan yang mendalam telah menyebabkan separatism, terutamanya ketika negara yang mempunyai banyak bahasa, budaya atau agama. Yang seterusnya akan menimbulkan ketidaktentuan. Kerana terdapat banyak badan pemerintah yang bekerja pada masa yang sama, ianya akan mengelirukan masyarakat yang ingin menerima bantuan dan dari siapa mereka ingin berhubung. Akhir sekali, mempunyai unsur ketidakadilan terhadap golongan minoriti. Oleh kerana masyarakat boleh menyuarakan undang-undang kepada badan pemerintah negeri, ianya berkemungkinan akan digubal atas keputusan majoriti. Struktur federalism hanya akan melindungi majoriti sahaja.
manakala minoriti akan terpaksa duduk di bawah keselesaan majoriti dan fleksibiliti mereka ditindas. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.